Baik, hari ini kita nak belajar surah baru dan apa pelajaran baru kita, iaitu akan bermula ayat dengan C ni pula. Ada tak? C ni ayat mula dengan apa ni? Ayat mula dengan inna. Baik, sebelum kita belajar ayat yang bermula dengan inna, kita buka dulu muqaddimah surah An-Nasr. Apa itu surah An-Nasr? Al-Kawthar. Al-Kawthar. Baik. Al-Kawthar ni banyak khilaf-khilafnya. Surah ni kita bagi mukadimah, diturunkan di Mekah, surah yang ke-108 dan mempunyai 3 ayat. Surah yang paling pendek ni lah. Baik, tulis lagi nota tepi dekat surah Al-Kawthar. Nanti agak-agak kalau dah terror sikit kita masuk surah Fatihah. Cuma surah Fatihah kita buat lambat. Aduh, pernah makan minum kot, patutlah Ustaz tegur. Boleh? Baik. Tak ada. Baik, kenapa dinamakan Kausar? Apa itu Al-Kausar? Tulis, apa itu Al-Kausar? Jadi tulis pendapat pertama. Daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan Al-Kausar adalah sebatang sungai sebelum menjelang ke syurga. Anas bin Malik ni yang membesar dengan Rasulullah lah. Bawah didikan Rasulullah. Anas bin Malik. Sebelum ke syurga. Sebelum ke syurga. Sebatang sungai ataupun sebuah sungai sebelum menjelang ke syurga. Jadi kita akan minum kat situ sekejap lah sikit. Kalau dapat lah kan. Baik, seterusnya Al-Ikrimah pendapat kedua mengatakan adalah Al-Kausar itu daripada Ikrimah mengatakan kenabian. Al-Kausar itu sendiri adalah kenabian. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan daripada Al-Mughirah. Al-Mughirah mengatakan Al-Kausar bermakna Al-Islam. Al-Islam. Pendapat keberapa dah? Pendapat keempat? Ketiga. Keempat lah. Malu mengatakan Islam ya. Tu yang ketiga lah. Yang tu di Al-Mughirah. Kemudian Husin bin Fadl mengatakan Al-Kausar bermaksud kemudahan syariat. Syariat ni kan untuk memudahkan, untuk membimbing dan mempermudahkan manusia. Husin pun apa Ustaz? Al-Fadl nama dia. Husin Fadl. Fadl. Husin Fadl. Husin bin Fadl. Al-Fadl. Yang pertama ni pendapat siapa? Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik ni yang Nabi besarkan dia. Anas bin Malik. Baik. Pendapat yang ke berapa dah? Tadi ni kelima. Pendapat yang kelima ni. Ya, lepas ni. Al-Mawardi, pendapat kelima, Al-Mawardi mengatakan Al-Kausar adalah cahaya yang bersinar dari dalam hatimu. Ada juga Al-Mawardi juga cakap bahawa Al-Kausar itu adalah syafaat yang dianugerahkan engkau untuk melindungi umatmu. Jadi Al-Mawardi kata ada dua. Satu cahaya yang bersinar daripada hati engkau dan satu lagi adalah syafaat engkau, itu adalah Al-Kausar. Syafaat engkau yang dapat diberikan kepada kita ni lah, iaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Boleh? Jadi kemudian cahaya yang bersinar dari dalam hati Rasulullah lah. dalam hatimu iaitu Rasulullah lah.
Dia ada dua, Mawardi cakap. Satu lagi syafaat. Syafaat Rasulullah. Kemudian pendapat yang keenam mengatakan Hilal bin Yasaf mengatakan Al-Kautsar adalah syahadah. Syahadah. Adalah syah- Banyak kaul naik kat sini. Adalah syah. Syahadah. Syahadah. Oh, La syahadah. ilaha illallah Syahadah. Rasulullah. Syahadah. Baik, dan ada pendapat lain iaitu siapa nama dia? Ada pendapat-pendapat yang tidak dinyatakan namanya, pendapat yang ke-7, ke-8 ni lah, iaitu sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu tu merupakan Kautsar. Okay. Baik, jadi disebabkan semua yang pendapat-pendapat itu merupakan nikmat, maka secara konklusinya bolehlah kita katakan Al-Kautsar itu bermaksud nikmat yang banyak. Senang faham. Kita konklusikan semua syahadah tadi, Islam lah, syafaat lah, Nikmat telaga. yang banyak. Maka kita konklusikan semua benda-benda yang pendapat-pendapat itu semua mengatakan itu adalah nikmat yang banyak. Maknanya Kautsar ni senang faham nikmat yang banyak. Kita konklusikanlah. Yang tidak dapat dihitung, nikmat yang tidak dapat dihitung. Cuma dekat dalam lagu Raihan, Kautsar itu adalah Kan telaga. kau beli barang. Telaga biru. Telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Oh. Ada orang dalam Raihan lah, tapi saya tak tahulah sama ada telaga tu mengalir ke tak airnya kan. Tapi dalam Anas Malik mengatakan sebatang sungai. Sebuah bukan sebatang, dia sebuah sungai Batang yang sungai sebelum mengalir sebelum menjelang ke syurga. Ada satu macam sungai. Jadi sebelum nak sampai syurga tu kita minum dulu, rehat-rehat dulu. Wallahu a'lam, kita tak tahu keadaan macam mana. Belum alami. Nanti Boleh bolehlah kita kalau betul Anas bin Malik punya kaul tu, maka kita akan jumpa juga sebelum menjelang ke syurga tu. Bolehlah kita minum nanti, insya-Allah. Baik, kenapa jadi macam ni sampai turun surah yang menekankan mengenai nikmat yang banyak ni? Jadi apa dia kerana? Kerana di akhir surah itu terdapat kalimah abtar. Tulis nota mengenai abtar. Abtar ni makna apa? Menurut bahasa yang dipakai oleh orang Arab, kalau seorang lelaki yang banyak anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, tiba-tiba anak lelakinya meninggal semua, maka lelaki tu orang Arab akan panggil dia abtar. Itu istilah asal yang diguna untuk orang Arab. Maknanya abtar ni apa dia? Seorang lelaki yang tiada anak lelaki. Senang faham. Nota mengenai abtar tu. Kan kita ayat terakhir nanti. Inna syani'aka huwal abtar. Itu abtar. Boleh? Bukannya orang lelaki yang tak ada anak, tapi tak ada anak lelaki je. Tak ada anak lelaki. Kalau tak ada anak tu dia dah kira tak ada rezeki langsung lah. Yang ni memang anak rezeki anak lelaki tak ada. Kalau ada pun meninggal. Macam tu. Maka lelaki tu dipanggil sebagai abtar, iaitu makna apa abtar ni? Yang terputus keturunannya. Oh. Keturunan dia terputus lah. Oh, betul dia beli gelaran itu. Pandai dia. Terus kasih sayang Allah. Pandai-pandai letak gelaran macam tu. Biasalah kalau macam kita pun tuduh dia tu mandul. Kan macam tu. Kena pula kalau mulut-mulut Bawang. makcik-makcik waka ke. Makcik bawang ke? Kan, bukan boleh percaya dia bubuh. Kesian kawan tu.
Padahal makcik yang cakap tu pun, dia pun rezeki Allah bagi kat tu. Tapi Untung kalau ada Ustaz anak. sebenarnya, kalau ikut sains kan, walaupun anak tu anak perempuan, tapi dia kan ada DNA bapa dia. Tapi dia tak tapi dia akan ikut laki. Kalau anak dia perempuan, bila kahwin dengan laki tu, jadi warisan akan kepada laki tu, keturunan laki tu lah. Bukanlah keturunan dia. Bawahnya, yalah. Tapi ada agak lah kan, walaupun adalah dia punya gen-gen tu. Jadi menurut satu riwayat daripada Ibnu Ishaq, ni saya cerita sikit pasal Abtar ni. Al-As bin Wa'il selalu berkata dan mencemuh Rasulullah. Dia hinalah Rasulullah ni. Nama dia Al-Asru bin Wa'il. Yang ni antara delegasi yang jumpa Nabi masa surah Al-Kafirun. Ingat lagi tak nama dia? Ya. Yang 4 orang tu. Baik, Al-As bin Wa'il selalu dia kutuk Nabi. Dia cakap apa? Dia kata biarkanlah si Muhammad tu cakap apa yang dia nak kan. Dia kan orang yang dah putus keturunan dia. Dia kata tu. Kalau dia sudah mati nanti, habislah orang yang nak ikut dia tu. Dah tak ada lah orang ikut nanti. Macam tu, faham tak? Dia kata biarlah Muhammad tu nak ajar apa yang dia nak. Nanti bila dia lagipun dia kan ni orang yang terputus keturunan. Jadi kalau dia mati nanti tak ada anak nak sambung dah. Pengajian dia tu. Dia punya pembawakan dia tu dah. Dia kata macam tu. Jadi benda-benda macam ni sampai dekat owner kan. Macam kalau kita kena macam tu, kita pula buat benda baik, lepas tu orang panggil kita keturunan tak ada lah, mandul lah, apalah, tulah ni lah. Mau tak sedih kawan tu. Maka dalam ayat ni Allah tukarkan istilah Abtar tu bukanlah orang yang terputus keturunan, tetapi Allah sebutkan dalam Quran adalah orang yang terputus kasih sayang Allah. Orang terputus kasih sayang Allah. Jadi datanglah kalimah inna syani'aka huwal abtar. Abu Lahab sendiri pun cakap apa yang memusuhi Nabi setelah mendengar bahawa anak-anak lelaki Nabi semuanya telah meninggal. Lalu dia berkata sesama kawannya yang musyrikin, sudah putus keturunan Muhammad malam ini. Maknanya Nabi ada berapa orang anak lelaki? Tiga. Tiga kan? Tiga lelaki, empat perempuan. Tiga lelaki. Tiga lelaki itu meninggal. Yang terakhir saya rasa Ibrahim. Ibrahim anak mulia. Yang terakhir meninggal Ibrahim. Dia Nabi pergi kat rumah siapa Mesir tu, Maryam Kibtiyah. Maryam Kibtiyah tu anak Rasulullah yang dengan orang Mesir. Hamba tu kan? Ya. Hamba dia hamba daripada Mesir dihadiahkan. Lepas tu Nabi merdeka kan, Nabi kahwin dengan dia lah. Ada seorang anak lelaki, yang lain semua daripada Khadijah. Ada seorang daripada Maryam Kibtiyah. Dan anak tu lelaki Nabi yang meninggal lah. Nabi pergi lari kat rumah Maryam tu. Nabi angkat baby tu letak kat atas peha dia. Menitik sampai kenalah badan baby air mata Rasulullah. Sahabat lain tengok. Tapi Nabi tak menjerit ke apa, tak menitik lah mata dia tengok. Dia letak baby tu, dia letak budak tu dia letak atas peha. Kalau tengok dalam riwayat sirah lah. Sedih Nabi masa tu. Semua dah tak ada. Lepas tu yang orang musyrikin pula duk bahan lagi. Habislah Muhammad mati. Seronok pula kawan tu kematian anak. Maka masa tu kesedihan demi kesedihan turun, maka Allah datangkan surah Al-Kawthar untuk menyenangkan hati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh padam ke tak boleh padam depan? Dah Ustaz. Maka kita bermulalah si ayat itu dengan inna.
Baik, macam ni. Sekarang ni kita terangkan dulu inna. Okay, baik, cuba buka kad warna ungu.